Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sugar Glider Malaysia. Oke. Macam biasa, tiap hari saya akan bersihkan sangka Sugar Glider ataupun saki-baki makanan dia yang dia makan semalam yang tak habis tu saya akan bersihkan tiap-tiap pagi. Oke. Pada video kali ini saya akan share pada korang tentang cara memilih Sugar Glider. So kalau korang dah ambil keputusan untuk memelihara Sugar Glider, betul korang tahu tips-tips memilih Sugar Glider yang baik. Jangan skip, okay? Tengok terus, nonton terus supaya korang tahu macam mana tips dia. Okay, untuk tips memilih Sugar Glider yang pertama. Okay, untuk tips yang pertama pada Sugar Glider itu adalah tips yang untuk memilih itu jangan tergiur dengan harga yang murah. Okay, untuk pengetahuan korang, kalau Sugar Glider itu yang paling murah itu mungkin ada dalam RM150 hingga RM200 ekor. So, apa korang patut buat, jangan tergiur dengan harga yang murah. Sebab harga yang murah tidak akan menjamin Sugar Glider itu sehat ataupun Sugar Glider itu jinak. Macam tu. Itu yang selalu saya bagi tahu dengan customer lah, walaupun dia tak nak beli dengan kita, tapi saya akan bagi tips ni untuk mempermudah diorang. Okay. So yang pertama tu, jangan tergiur dengan harga yang murah. Jangan tengok murah, murah dia punya ni. Yang tadi ada orang jual 200, ada orang jual 150, dia dapat 100 ataupun 120. Tapi selepas dia balik rumah main, Sugar Glider tu menggigit, Sugar Glider tu garam. So yang pertama, jangan tergiur dengan harga yang murah. Okay? Sebab harga yang murah tidak menjamin Sugar Glider tu jinak. Itu yang pertama lah. So kalau korang pergi mana-mana, korang kena tahu juga tu, tergiur dengan harga murah, lepas tu Sugar Glider tu macam mana. Alright. Untuk tips yang kedua, ni, korang kena cari tahu. Okay? Korang kena cari tahu apa yang owner sebelum ni atau si penjual tu buat dengan Sugar Glider dia. Kalau si penjual tu ataupun owner yang asal Sugar Glider tu, dia buat Sugar Glider tu macam sambil lewa ataupun just dia bagi makan je, bagi makan lepas tu tinggalkan. Tu better korang hati-hati dalam memilih lah Sugar Glider. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau dia buat macam tu, dah confirm Sugar Glider tu takkan lambat, dia akan lambat jinak. Okay. So kalau owner lama Sugar Glider tu dengan Sugar Glider rasa macam boleh berkawan, lepas tu dia boleh jinakkan Sugar Glider tu. Yang tu korang boleh fikirkan lah, nak ambil ke tak. Sebab kadang-kadang owner atau si penjual Sugar Glider ni, dia akan ni kadang-kadang lah, tak tahulah kalau dekat luar sana. Kadang-kadang dia hanya tahu bagi makan saja. Bagi makan, cuci sangkar tu seminggu sekali, tapi bagi makan tu, itu je dia akan buat. Selebihnya dia takkan main Sugar Glider tu. Sebab apa? Dia orang
pekerjaan dia orang banyak. Kadang-kadang dekat kedai-kedai lain dia buat macam tu lah. Okay, just pagi-pagi bagi makan sugar glider, tukar dia punya tu. Itu pun kalau dia orang ada buat. Kalau tak ada buat, kalau dia orang buat sambil lewat, itu maksudnya yang kedua ini hubungan antara sugar glider dengan owner yang pertama tu. Kalau dia orang punya hubungan tu baik, sugar glider tu jinak dengan dia, itu korang patut pilih. Okay, itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga ni macam sekarang saya tengah buat. Tips yang ketiga adalah keadaan sangka. Keadaan sangka yang keadaan sangka si penjual sugar glider. Korang kena perhatikan sangka dia. Kalau sangka dia bersih, cantik, molek, makanan tu sentiasa tukar, itu cantik. Korang patut pilih yang tu. Kalau sangka dia tak lurus, kotor, itu berkemungkinan akan akan timbulnya akan hidupnya beberapa bakteri-bakteri yang tidak baik untuk sugar glider. Sebab sangka yang kotor akan, yang pertama, bulu-bulu sugar glider korang kalau dah besar dia akan jadi berubah warna jadi kuning. Okey. Itu yang ketiga, keadaan sangka. Itu korang patut kena tengok sangka dia. Sebab kalau tak tengok nanti kotor-kotor semua sugar glider akan senang stres kalau sangka yang kotor. Alright, untuk tips yang keempat lagi, untuk tips keempat ini, orang kena tengok kesihatan sugar glider. Ini paling penting Ini paling penting. Aku nak bagi tahu korang kesihatan sugar glider. Okey. Nah, dekat sini kalau korang nak pilih sugar glider, korang kena tengok juga kesihatan sugar glider. So senang je nak tengok. Kalau sugar glider tu dia duduk murung, lepas tu lemas, bila kita ambil dia tak ada tenaga, itu better korang jangan pilih. Ataupun banyak mata bengkak, lepas tu macam tak terbuka, dia jalan tak aktif. Sebab kalau korang beli siang hari, kemungkinan sugar glider tu akan tidur. Okay, so susah sikit kita nak tengok. Tapi kadang-kadang kalau sugar glider ni sakit, dia akan duduk seko. Dia akan dia tak pergi dengan kawan dia seko menyendiri. Itu. So kesihatan sugar glider ni korang kena tengok betul-betul. Yang pertama, mata dia jangan ada yang katarak pula. So lepas tu cara dia main dalam sangka tu, kalau korang pergi siang hari susah sikit lah nak tengok, sebab dia tidur pada siang hari. Tapi kalau owner tu boleh tunjuk orang yang sugar glider tu sihat, korang kena tengok juga. Jangan sampai dia kata okay, sugar glider ni sihat, tapi nyatanya sugar glider tu sakit. So korang kena tengok betul-betul lah dia punya kesihatan sugar glider tu. Itu sangat penting. Kalau korang tengok lagi sugar glider tu ada ciri-ciri sakit, better korang jangan ambil lah. Korang akan rugi nanti. Okay, yang pertama tadi, jangan tergiur dengan harga yang murah. Orang dah beritahu harga ni murah. Kecuali korang beli dengan kawan korang yang korang dah tahu
sugar glider itu memang jinak, memang sihat. Itu kalau dia nak jual dengan harga yang murah, tak apa, tak ada masalah. Sebab korang dah tahu. Okey, jangan tergiur dengan harga yang murah. Okey. Lepas tu, yang kedua, cari tahu hubungan antara owner sugar glider itu dengan sugar glider. So yang itu yang kedua. So kalau yang ketiga, keadaan dalam sangkar sugar glider. Korang kena tahu juga keadaan dalam sangkar sugar. Kalau dalam sangkar itu bersih, okey, cantik. Okey, tapi kalau dalam keadaan sangkar itu kotor, better korang jangan ambil lah. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kesihatan sugar glider korang kena tengok lah. Okey. So mungkin itu saja. Yang pertama, jangan pergi harga murah. Yang kedua, cari tahu hubungan sugar glider tu dengan owner yang lama. Lepas tu keadaan sangkar yang bersih, dan kesihatan sugar glider. Itu dia tips dari saya. Dah berapa kali saya ulang lagi. So semoga ini jadi rujukan untuk korang semua dalam memilih sugar glider. Okay. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga di media sosial korang, supaya orang tahu macam mana tips-tips nak memilih sugar glider. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.